A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam maju jaya. Salam satu maha kepada pelajar-pelajar lelaki dan juga perempuan, dan juga salam hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton bersama dengan anak-anak di rumah secara baik online, PC online. Jadi panggal kedua kita jumpa dua kali. Dalam sebulan tu kita jumpa dua kali iaitu minggu mula-mula jumpa online, minggu kedua jumpa onsite, dan juga minggu yang tiga online, dan juga minggu yang terakhir onsite pula. Dua kali jumpa online, dua kali jumpa onsite. Jadi bagi pelajar kelas ni kita jumpa pula minggu depan. Minggu depan lagi kita akan jumpa onsite di sekolah. Baik, jadi dalam online kita ni, dan saya dah semua dah kata saya nak buat dua bentuk. Yang pertamanya online dalam video yang saya nak mengajar ni, dan juga Isyak tu mengikut madah yang ada dalam jadual yang bagi pelajar diterangkan pada hari minggu kuning tu. Kita ngaji masuk Meet. InsyaAllah Isyak tu jelah tak ada uzur ke apa, kita jumpa pula dalam Meet. Baik, pada minggu ni kita hubung pula dalam pelajaran yang ketiga. Dalam panggal pertama ni kita ngaji Meet 1-2. Maka pelajaran 3 ni kita hubung di panggal 2. Panggal 2 tanda tik. Bagi pelajar yang untuk nak pecemeh, kita nak buat soalan esok hari ni mudah-mudahan kita tu pecah. Sini tu pelajaran 3 ni adalah mulai mengaji panggal yang kedua. Baik, tak lewatkan masa dah. Bismillahirrahmanirrahim kali lagi. Pelajaran 3 ni Yazid bin Muawiyah. Yazid ni iaitu anak daripada Muawiyah. Anak daripada Muawiyah. Bila dia naik tahta. Naik tahta jadi apa? Jadi khalifah saat itu pada tahun 60 Hijrah sampai 63 Hijrah. Hijrah yang itu ngaji dulu tu dalam kelas 5 tu ada hijrah tu mula dibilai ketika Rasulullah di Mekah pergi pada Madinah tu panggil 1 Hijrah. Lepas tu bila lagi? Bila lagi. Lalu sampai 63 Hijrah ni lebih kurang dengan Nabi tu lebih kurang tu tak lama. Sebab hijrah ni ketika Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar yang orang bila hijrah. Bila hijrah nak catat kata hijrah 1 Hijrah tu. Mulai dari Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu. Maka Yazid ni kita hubungan di ni. Yazid jadi tahan 60 Hijrah sampai 63 Hijrah. Bersama dengan Miladi ni, masalah Miladi ni masalah sakut dengan orang Kristian. Miladi ni. Krita Sakarat. Kalau sejarah tu Krita Sakarat. 980 sampai 983 Miladiyah. Tu masa tahun tu. Lepas tu buat lok kunghang lah. Trafik tu buat lok kunghang tak kira-kira lagi mana. Sampakah kita di hari ni berapa tu tahun? Berapa ribu tahun ke terakhir. Baik. Setelah Muawiyah meninggal dunia, ni matilah, mana mati. Maka Yazid putra mahkotanya putra ni anak. Putra ni jatah. Makna terjatah. Putra mahkotanya terus memegang jawatan raja. Maka akan ganti tu panggil sebab gapo yang segi rabuk. Sistem raja tak sama dengan sistem khalifah. Sistem khalifah, dia pilih orang yang sesuai nak jadi khalifah. Orang yang baik nak jadi khalifah. Tetapi sistem raja, mengikut kepada anak. Anak kepada anak. Anak kepada anak. Tu rabuk raja. Supaya negeri Syiah dah ni pakai rabuk raja. Pakai rabuk raja mengikut mengikut rabuk raja. Tetapi disudahi kerajaan disudahi oleh raja. Rabuk panggil rabuk kerajaan di hari ni rabuk rataban ni disudah dengan raja Prak Mahakasat sampai pramuk tu negeri Syiah. Negeri Syiah. Lepas tu hak pakai raja di hari ni banyak buah juga. Banyak buah juga. Saudi di pakai raja. Mekah di
Nah, di Turki pakai presiden, pakai khalifah. Nah, pakai rambut khalifah. Orang yang sesuai nak jadi khalifah. Nah, pada nanti bedi itu. Nah, kalau pada nanti bedi itu panggil rambut gapo presiden. Nah, presiden rambut khalifah lah supaya nabi dulu ya lepas ada nabi. Nabi Buaka. Lepas Buaka pio pula yang sesuai nak jadi khalifah. Maka Umar. Lepas ada Umar. Utsman. Kalau Saidina Umar, Ali. Maka oleh cuang Ali itulah oleh cuang Ali ketika Saidina Ali dia adi itu gonje masalah gapo harapuk unde-unde KJN itu gonje fok dalam diri. Jangan sampai pecah. Apa pecah bagi 2 3 fok. Dalam masa tu satu tu ngaji kelas 5 nah kira sepanjang nih. Lepas tu apabila Muawiyah mati maka putranya yaitu Yazid. Jadi khalifah. Dengan otomatik lah nasib tok teraku ni panggil. Nasib tok teraku ni pakai turun dah mengikut jawatan yo. Bok kepada anak kepada anak, cucu cicit cocok yang siapa tu gila. Bunda ni ibu. Bundanya ibu Yazid ni bernama Misun. Misun. Bahasa Arab bahasa apa? Zaman bukit Arab noh. Arab Persia. Arab Persia zaman dulu. Binti Buhadilil Kalbiyah. Nama yo. Nama binti. Abang Persia dulu. Zaman Arab Persia dulu biasa ni. Tu nak tanya madah kat Arab lah pula dah. Lagu gimana? Madah Arab. Dia duk ngajar madah Arab tu. Kita tanya kak pula. Ustaz-ustaz kena. Yo kahwin, yo nikah. Misun ni nikah dengan ayahnya. Ayah dia dengan Muawiyah ni lah. Dengan Muawiyah itu yo nikah sebelum jadi khalifah lagi. Misun dengan Muawiyah ni yo nikah sebelum Muawiyah jadi khalifah lagi. Yo nikah dah maka boleh anak. Seorang itu Yazid ni lah jadi anak putra anak jatah. Maka bunda Yazid itu sering kembali ke desa. Sering kembali ke desa ni iaitu Wahai Kelik. Wahai Kelik sebab Misun ni orang kampung. Misun ni orang duk le kampung lah, tak tahu orang duk le kampung. Orang duk le kampung. Tiada senang hati sebab dia tu tidak suka hati sebab yo berbeza lah orang kampung dengan orang mana ni. Cara hidup tak sama. Sebab kita duk kampung tak sama dengan orang Kedah. Orang Kedah jalan, Kedah nasta, Kedah mana-mana tak sama. Cara hidup. Cara hidup tak sama. Setengah kata sedak le hidup le mana. Setengah kata hidup sedak hidup le kampung. Tu atas individu seorang orang. Atas seorang tu atas hati orang-orang lah. Atas hati orang. Maka Misun saat itu mek Yazid ni tu ibu Yazid ni tu tak sedak duk le bandar. Tak sedak duk le bandar, maka dia kelik. Dia kelik di kota, dia kelik di Damsyik. Damsyik. Yang dipenuh dengan kemewahan yang berniaga. Sebab dia tak sedak hidup di Damsyik. Damsyik tu kota lah, kota tempat fok dia duk pemerintah Damsyik dan itu kali kira ni duk ala tanah Arab kot le Mesir. Kot le Mesir. Memang saya tak bisa pergi, tanyalah orang-orang saya bisa pergi. Abai-abai kakak kita yang bisa duk pergi kot tanah Arab. Maka sebab tak seduk kerana orang Lebanon itu duk mewah hidup baik haiso macam dah haiso baik variety. Yang bernegaram itu neragam. Yang berani garam. Berani garagam. Panggil haiso super ngabah fecang lah dengan fecang tu dengan fecang ning. Maka ibu Misun nak ni ibu Yazid itu tak cok. Tak kena dek situ. Ya dek cok baik kapur-kapur, baik tamada-mada ya cok. Tu. Maka Yazid pun ikut. Paragraf yang kedua, tengok Yazid pun ikut. Yazid pun sentiasa mengikut ibunya berulang alik ke desa. Alik lah. Sebab Yazid ketika tu dia di pemerintah dah jadi raja dah. Jadi raja. Tetapi dia nak ulek alik. Klik kampung pergi bandar. Klik kampung pergi bandar. Yazid saat itu. Dan terdidik secara kedesaan. Penuh dengan keberanian. Lepas tu ibu yo saat itu dididik Yazid saat itu dengan ketika ada budak-budak lah. Ketika ada budak-budak itu dengan penuh pendidikan segi kedesaan, segi orang kampung. Cara orang kampung hidup baik hidup baik satu padu. Tolong-menolong satu sama lain. Hidup kampung. Biar duduk kampung tahu cara hidup duduk kampung macam mana. Lepas tu orang duduk bandar, dia cara hidup macam mana.
Nah, saya pun tak kena kok. Dah, sahabat saya ni orang berkampung. Nah, berhalamai di kampung. Nah, saya nak tak kena. Nah, orang haisu kat mana le bandar tu biasa mana saya nak tak kena. Tetapi kalau soalah learning lah, learning yang maklumat yang tahu tu, kalau orang bandar learning ni kalau nak buat puluk duri nikah gapo tu kena upah lah. Kokoknyo nak upah kokoknyo, fok ngide, fok basuh, fok ngakik, fok gapo. Kena upah be. Tetapi kalau duduk kampung, ya berbeza. Nah, orang kampung pakat mari duk buat gitu gini. Pakat satu padu ngakik pemuda, ngakik pemudi, ngide pemuda, ngide pemudi ibu capuk. Maka Yazid saat itu ditane oleh ibunya cara didik ke hidup saat itu seperti orang kampung. Seperti orang kampung. Bersatulah ia tu. Nah, ada sifat keberanian. Hemoh diri dia tu berani. Berani bukan berani segi jahat lah ketika halus-halus tu. Berani yang itu berani cara kebaikan. Pintar. Pintar ni orang cakap ni. Pintar dalam percakapan. Walaupun dia budak tapi kecek pen ni seperti orang tua. Terpintar. Segi otak ni dia ligak. Kalau makna kapek baik mudah-mudahan otak ligak. Otak ligak bukan musim dengan main bagai, main mabuk bukan makuk makan dah ketong bukan tu. Ligak kerana duk pintar cara kampung ni duk dalam suasana. Suasana dalam duk dalam masyarakat ramai. Hok ni bet ni pengalaman. Hok ni orang kayak bet ni yo mai kutik, khamru semua tu ya bet tu. Orang panggil kata berpengalaman tidak sama dengan ilmu. Walaupun ilmu orang tu banyak tetapi tak ada pengalaman. Tak boleh nak pergi gak. Orang tu ada pengalaman, tak ada ilmu. Nak pergi tak boleh gak. Lalu tu pengalaman dan juga ilmu ni tu nak becek alih tak boleh. Nak bercerah tangga tak boleh dua-dua ni. Kena ada berkali. Kena duk kali selaka dua-dua ni. Gimana saja kena ada. Kena ada pengalaman dan juga kena ada ilmu. Tu. Sahabat tu nak ada anak nak ada pengalaman, kita kena hidup dengan sendiri, nak tepuh dengan diri kita sendiri. Ilmu tu kita boleh ngaji lah mengikut kala. Baca surat, mengaji dalam YouTube, dalam gapo tu ilmu. Tetapi pengalaman kita kena tepuh dengan kita sendiri. Baru panggil pengalaman, perasubkan. Saya kata perasubkan tu. Lepas tu dan pakat kesastraan. Cara kecek iyo ni tu, kesastra. Sastra ni gapo? Kecek berenah. Kecek biasanya orang ada ilmu. Orang ada ilmu. Kecek ke sastra. Sastra ni gapo sosial tu waya pot apa. Cara kecek peyo tu. Susun ni kecek sedak dengar sastra. Kalau kita bahasa Melayu ni bahasa Melayu tengah lah. Ni masa saya kecek ni bahasa Melayu kampung. Kalau bahasa Melayu kampung tempat teh. Tempat teh tani kita kecek sini. Tapi kalau bahasa Melayu tengah. Orang Jamai dulu tu kecek bahasa tengah nung. Bahasa orang gapo orang Indo bahasa Seno, bahasa logat tengah. Bahasa Melayu tengah. Ni kita kecek ni bahasa tempat teh. Apa tu? Tetapi di samping sifat-sifat ini, di sebalik tu lagi, di sebalik sifat saat ni pakai perangai. Sifat ni pakai perangai. Saat ni sifat je berani. Kecek bijak gapo semua tu. Pintar otak ligak gapo. Tetapi ada yang sifat-sifat tak molek bagi Yazid itu ada tabiat. Tabiat ni kalau bahasa sianya sandan. Sandan tabiat ni sandan. Bahasa sia kata sandan. Perangai. Pasal perangai tu kata duk ngepek perangai budak ni. Tu perangai tu tabiat dia panggil. Yang tak pintar sebagai seorang raja Islam. Kalau kita tengok dengan sifat dia ni tak sesuai dengan Yazid tu seorang raja, sebagai raja Islam itu geno. Sebab apa boleh kata dia saat itu tak sesuai dengan sebagai raja Islam? Kita tengok lagi dengan sifat je apa tu? Satu iaitu sifat tentang sifat kekejaman. Kekejaman bukan gejek lah. Bukan gejek gedai bukan. Kekejaman ni tu maknanya sakut le zalim. Misal kata orang ni buat salah gapo ni tak ada dengan headphone orang gapo dah. Tinok lu dah. Tak ada dengar alasan apa dah. Tak ada dengar headphone sebab gapo boleh ni buat bini-bini. Tak ada dengar dah. Pakai gum. Waktu unai lu dah. Biasa mana? Kalau sah bunuh kan bunuh. Tapi jangan dulu bunuh ah. Bunuh ngagau dua tu ke. Perhan ciwi dengan tikuk telak ciwi. Dua tu yang jangan dulu. Unai-unai yang tu masuk ke kejaman.
Tak ada timai berat kata yo ni salah bek mana tak ada. Tak ada dengar alasan gapo-gapo. Tu sifat Yazid seorang yang khalifah yang bernama Yazid sebagai raja, sebagai orang Islam. Raja sebagai orang Islam. Ni tak sesuai dengan yo ni. Yo saat ni tu orang kecek anda. Otak liga. Sifat Pak perangai yo juga salah satu tu. Segi peribadi yo, tetapi dalam segi hak khalifah sebagai raja saat itu yo tak sesuai sebagai raja Islam. Kerana gapo satu je kerja. Kekejaman. Bukan kuang, kerja ni bukan kuang, makna bukan kuang, iaitu ganah. Ganah dalam tindak, ganah dalam apa panggil dalam keputusan gapo-gapo tu. Buat karuk kok orang. Mudah buat hina kok orang lah. Karuk kok orang. Tu kekejaman. Satu kekejaman, yang kedua kenafsuan, kemaksiatan. Nafsu dia saat itu mengikut buat jahat semata. Dah ada dalam keadaan maksiat. Bandingnya gapo tu Kalau yang dulu ni boleh ada duk minum air gok boleh jadi. Tu tak sesuai lah. Sebagai pemimpin Islam tu, sebagai khalifah Islam tak sesuai. Tu juga perbuatan yang bertentangan dengan agama. Ni yang bertentangan agama, hukum misal kata kita buh kata-kata lah kita buh kata. Ya tak semai hukum semaya wajib, tapi yo kita semaya dosa. Tu makna mudah-mudahan tayan wi agama. Tapi tak ada sebut lah gapo katik sini. Tapi san wi agama kepada kita ni perbuatan yo saat itu perbuatan nyo situ tu kepada Yazid lah, khalifah saat itu yang bertentangan dengan agama Islam. Duk letes semua dengan agama. Contoh supaya semaya. Yo semaya, kita tahu dah semaya adalah wajib bagi fardu ain setiap orang yang berapa? Yang bermuallah. Siapa akil balik. Kalau mukallaf nak orang masuk Islam. Mukallaf. Muallah orang masuk Islam. Mukallaf siapa akil balik, siapa umur. Tu. Kalau silap minta maaf situ tu. Lepas tu ikurah pribadinya. Jadi tak diselisih. Pribadi yo dengan hukum agama tu baik. Tu supaya poso yo tak poso. Ya macam itulah. Ya patut selisih tak umur. Selisih dengan undang-undang Islam. Lepas tu cek nak tahan cek mana segi kejian aja ganah mata dah. Sah gapo panggil masa yuk dulu ni, masa tani dulu tu ya biasa gak raja ni tu gapo ganah. Terhadap rakyat yo. Terhadap rakyat yo gapo? Ambil hasil kutik hasil pala, kutik hasil benda, kutik hasil padi, kutik hasil ternak ke kuba lemu kambing biring gapo semua ni. Segi pokok-pokok taneme, pakayu padiye parokang, papine, pasirih gapo semua tu ya ada. Tu masuk ke kejame. Tindah zalim. Dan dari pribadinya yang berpesong dari batasan-batasan hukum agama. Ya metang lah. Dia salah seorang sebagai pemimpin. Dia seorang pemimpin saat itu tak ada mengikut dalam acara Islam itu, makanya pelang. Tak ada was pengawal putus ekor lah, was putus tali lah, was putus teraju. Ikut yang musi, ikut yang pada, ikut yang angin pupuk, ikut mana-mana. Tentu tak sesuai sebagai khalifah pada masa Yazid bin Muawiyah. Maka sudah wajar ni napok wajar ni tengok rupa. Wajar ni makna kalimah bahasa lah wajar ni. Sudah wajar, sudah nampak, sudah tengok. Wajar ni sudah tengok segi pemerintah Nyonyo situ tu klik pada Yazid. Wajar sudah tengoknya pemerintah yang tidak disanjungi oleh rakyat. Maka rakyat apa tak sokang. Kalau pemimpin yang kagok, pemimpin yang zalim, kita wajib tak kena taat kepada pemimpin yang kagok. Ya Quran kata ini wa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan juga pemimpin. Pemimpin juga ada dua pula. Satu, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang cukup. Cukup atas yang baik, yang baik. Lepas tu yang keduanya pemimpin yang jahat. Hak ni wajib kita nak taat. Hak yang baik itu wajib lagu kepada kita nak taat kepada dia. Dan juga hak yang kedua, pemimpin yang jahat. Tak ada wajib kita taat kepada dia. Tu.
Sebab apa? Sebab kalau kita taat dan agak patuh, yo nak bawa kita tu kepada neraka dah. Lepas tu kita ikut yo pula, cuk kita. Wassalam lah kita. Innalillah lah kita ni. Mengikut ya juga. Ya tujuh lagu buruk, itu tujuh lagu buruk. Yo naik lagu buruk, kita tujung lu berima. Tujung lu berima pula kita sakit free. Nah. Nah, tu. Nah. Maka segi rakyat dah tak nampak yo. Rakyat tak kena, tak ada dia kena dah. Nah, dek gak jahat ni kau tak ada dia kena lah jadi pemimpin ni tu. Sebab kita mengapa kita lu tak email zoleng, tak email karuk. Piye nak dengar? Tak email karuk kan makan sijik karuk. Ni kalu dah pok kalu dah. Pok kalu. Tak email kapong kita ataupun tak nebek kapong kita zoleng for kita. Duit mari prayuk pada kita, pada tak nebek so bagi rakyat pada 1000 seorang. Kita tahu lah ko, semua rakyat lek kapung itu tahu lah ko. Tetapi tak nebek ni tak bagi pada kita. Tu masuk dah zalim. Masuk dah zalim. Tak email pula. Tinok segi anak buah dia tak kena. Segi hukum ke, segi gapo-gapo pun ikut. Tak kena. Tu masuk dah zalim. Tu. Sebab tu ya orang jadi pemimpin ni nak cukup sifat pemimpin ada 12 sifat. Nanti saya yak mula. Tu nanti saya yak mula. Sifat ada sifat seorang pemimpin. Pemimpin yang adil, pemimpin yang ada diredha oleh Allah SWT ada 12 sifat. 12 sifat bagi seorang nak jadi pemimpin. Kalau cukup atas seorang mana-mana 12 sifat ni, boleh jadi pemimpin demo tu. Tak kira biar-biar. Asalkan satu ada ilmu, yang dua ada pengalaman, lepas tu boleh susun orang. Tuh, boleh hadirlah pemimpin. Tuh, salah satu. Lepas tu lagi-lagi lah. Cari ilmu agama kita nak ada. Dan juga ilmu dunia ni nak ada, kau ngerti juga. Cari-cari lagi. Lepas tu rakyat sana tak suka dah Yazid. Pakat tak kena dah Yazid. Aku nak gerai, nak murih, pakat nak murih kepada Yazid. Yazid bin Muawiyah ni. Dan juga pembesar-pembesar, iaitu apa yang kajak nah tu, kanak Ratu Puteri. Yazid ni seorang raja dah. Lepas tu ongko menteri dia, kanak Ratu Menteri dia, diperiksa dia, gapo semua tu pakat kena kepada Yazid. Dari golongan sahabat. Sahabat ni sahabat Nabi lagi lah. Dari golongan sahabat ni fok awek-awek guna Nabi lagi. Sebab ni fok awek guna Nabi ni lama lagi nak mati. Ada setengah 1 tahun pun ada, 2 tahun pun ada. Fok cut dulu. Nak ada umur-umur tahu tu. Tapi dia mai goyak ada tertentu lah. Tu. Tapi satu tahun tu ada siapa lah. Piotik golongan sahabat di antara mereka yang tak kena kepada Yazid. Sahabat ni rapat lah, bukan tai dah lah. Iaitu Husain bin Ali. Husain ni cucu Nabi, anak Saidina Ali dan juga Saidina Fatimah. Anak Saidina Ali dan juga Fatimah. Fatimah ni anak Nabi. Saidina Ali ni pupu Nabi. Maka fok yang main nikah dua orang ni. Ya boleh anak dua orang, Hasan dan Husain. Maka Husain ni lah sai dengan Yazid. Sai dengan Yazid. Dan juga Abdullah bin Zubair. Pupu saja ni, pupu fok ya saja ni. Pupu fok ya saja. Apa ni keturunan Azubair. Bok nake Nabi. Azubair ni tu pok nake Nabi. Ayah yo foto keturunannya Abdul Muthalib lako ni. Keturunan Abdul Muthalib lako. Keturunan fok ya atau Abdul Muthalib lako. Yang mengakibatkan munculnya perpecahan di antara mereka dan Yazid. Hingga siapa fok ya ni tu tak kena. Husain bin Ali dan juga Abdullah bin Zubair ni tak kena kepada Yazid. Hingga siapa pecah balah lah. Dan juga pembesar-pembesar lagi. Tak ada lah angka menteri ke apa fok ya tak ni tu tak kena kepada Yazid. Maka pakat pecah tu situ pecah. Pecah saat itu pecah. Segi pemerintahan itulah, tapi jawatan itu dia Yazid lagi lah, kerana Yazid jadi raja. Tapi orang ni tak sokang. Tak sokang tu. Maka ya ada lagi. Ya ada lagi dalam tajuk kita ngaji ni minggu depan. Minggu depan ni kata ada peristiwa yang berlaku semasa Yazid bin Muawiyah. Lepas tu ada peperangan Karbala. Lepas tu ada tepu lah. Ni tepu Islam sendiri sama sendiri ni. Ni sejarah telah nyata dah. Kata Islam sama Islam tu akan balah. Akan bergocoh, akan pergi mari sama-sama Islam. Maka di hari ni pun sudah sapa. Kita tengoknya nyata. Negara Islam sama negara Islam tu dok pergi sama-sama Islam. Dok bodoh gi mari, dok cemar gi mari sama-sama Islam. Tak ada pakat, tak ada satu.
tanah Arak dah ini. Telah hancur dah. Maka di Nusantara ni lah tak ada hancur lagi. Tapi kalau misal kata tak ada siapa orang nak bangun, maka akan boleh jadi hancur pengatu juga. Wa iyazubillah ni minta ijazah lah daripada tu. Kita bakal berdoa. Semoga kita tu akan kembali. Cara hukum Islam kembali di Nusantara kita mula. Amin ya rabbal alamin. Baik cukup pada sejarah tarikh madah tarikh kelas ni garis 1 dan garis 2 ni pada malam ni. Saya pun sekadar ni saja dah. Lepas tu saya harap pada Victor tu tulis isi yang saya dalam co saya ni. Dalam co saya ni tulis. Tulis isi semua lepas tu hatta hari onsite. Hatta hari onsite. Biar tak ada markah. Kalau tu ya. Saya tak cakap banyak dah. Maya pun mak cip ko. Lepas tu hatta. Nak hatta tu saya tulis dalam kelas ni lepas tu tulis nama. Pihak masuk tengok tu puh nama kita serta nama roh. Saya tanda kata pelajar mana mari ngaji. Baik kalau saja bagi saya ada salah dan tersilap, mohon maaf. Dalam huraian saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.